Belum Ustazah. Ya, Ustazah. Oh, Belum. Lewatnya makan. Puasa. Lewatnya makan. Okey. Diet. Oh, diet. Sabah dah salat belum? Isyak? Dah Ustazah. Dah masa dah. Dah. Sudah. Alhamdulillah dah sudah. Okey, bagus. Okey. Hujan tak tempat kamu? Hujan. Alhamdulillah. Belum. Tak Hujan. lama tu? Hujan. Tak lama hujan tu? Hujan Ustazah. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Kuala hujan? Kalau hujan. Okey, tadi saya on the way balik pun dia baru rintik. Uh, Tapi kat kampung saya tak hujan. Okey. Minggu ni kita akan belajar tajuk apa? An-Nawasih. Nawasih. An-Nawasih. Okey. Dah tengok video belum? Dah. Okey, alhamdulillah. Okey. Dah. Apa dia nawasih tu? Ganti. Ganti atau Ganti, hapus. Baik. Okey, betul. Ganti hapus. Okey. Dia hapuskan apa? Digantikan apa? Mubtada dan khabar yang asal. Mubtada. Mubtada khabar. Maknanya mubtada khabar tu tak tahu. Hukum yang lain. Hukumnya Ustazah. Hukum tu Hukum sahaja yang berubah. Hukum sahaja yang berubah. Baris pun berubah. Dan baris Ustazah. Baris berubah. Okey. Mubtada tu ada ke tak ada? Tadi. Ah. Dia tukar. Tak ada. Mubtada tu tak ada lah. Lepas Ganti. tukar tak ada. Tukar Khabar pun tak ada. Hukum. tukar Khabar ada. Tukar hukum. betul. Mubtada ada ke tak ada? Khabar ada ke tak ada? Ada Ustazah, cuma dia tukar nama. Okey. Belum Dia masuk. ada tapi tukar nama. Macam tu? Ha. Okey. Baik. Okey. Nawasih ni dia ada berapa jenis? Dua. Apa dia? Ustazah. Apa dia? Af'al dan huruf. Okey. Af'al nasih dengan huruf nasih. Okey. Af'al nasih tu apa? Fa'il nasir kana wa aktuha. Akhawatuha. Kana wa akhawatuha. Geng-geng kana lah. Maknanya kalau fi'il nasih ni, kana dengan adik-beradik dia macam tu. Betul. Ya, betul. Huruf pula. Ya, Ustazah. Huruf Inna pula. wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Ina dan kawan-kawan dia. Maknanya inna dengan adik-beradik dia ni adalah huruf macam tu. Ya. Ya. Ya, Ustazah. Okey, baik. Kalau kamu kata kana wa akhwatuha tu adalah fi'il, maka bolehlah dia jadi madhi mudhari' amal macam tu. Betul? Ke salah? Betul. Maknanya kana tu dia boleh jadi madhi, boleh jadi mudhari', boleh jadi amal macam tu. Ya, Ya, betul. Ustazah. Kalau kana jadi amar jadi apa? Kun. Kun. Okey. Okey, baik. Kalau mudhari' jadi? Yakunu. Yakun. Okey, betul. Okey. Nawasih dia ada dua jenis. Huruf dengan fi'il kamu kata. Okey, huruf itu adalah inna dengan adik-beradik dia. Fi'il itu adalah kana dengan adik-beradik dia. Kan? Ya. Ya, betul. Ya, Ustazah. Dan kamu kata nawasih tu ialah ganti, maknanya dia menggantikan hukum mubtada dan khabar yang asal kepada satu benda yang lain. Macam tu? Ya, betul Ustazah. Okey. An-nawasih. Nawasih. Kamu kata dia ganti ataupun hapus kan? Ya. Betul. Okey. Dia terjadi dekat ayat apa?
Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Saya letak jim alif tu kamu faham kot? Faham. Faham. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dia mesti ada mubtada. Mubtada. Ada khabar. Okey, lepas tu bila kita masukkan kana ataupun inna, apa jadi? Dia jadi isim Isim kana, kana khabar atau kana. Dia akan jadi isim apa dia atau dan khabar apa dia. Apa dia ni maksudnya apa? Ikutlah siapa dari sini. Betul? Tak payahlah tulis semua. Faham tak saya cakap apa? Faham. 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 Tak faham Ustazah. Tak faham? Okey. Ha. Saya kata mubtada dia akan bertukar menjadi isim, apa dia? Khabar dia akan bertukar khabar, apa dia? Kenapa saya kata macam tu? Sebab ini bergantung kepada siapa di sini. Faham? Betul? Oh, yang tadi soal tu. Kalau sini kana, maka ini isim Kana. kana. Ini akan jadi khabar kana. Kalau sini inna, sini akan jadi isim Inna. Ini akan jadi khabar. Inna. Inna. Formulanya sama. Tak kisahlah dia kana ke, dia inna ke, formulanya sama. Iaitu mubtada dia akan bertukar menjadi isim, apa dia? Khabar dia akan bertukar menjadi khabar, apa dia? Betul? Betul. 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 Okey, yang tanya tadi faham tak? Apa dia ni? Faham. Yang Saya buat konsep asas dia. tadi Okey. soal tu yang Ni. yang tadi soal tu yang talib mustahid tu. Talibun mujtahidun. Contoh, okey. Talibu mujtahidun. Jadi Betul? Betul. Okey, betul. Okay, dalam yang saya bagi tu, at-talibu mujtahidun. At-talibu ialah mubtada, mujtahidun ialah khabar. Betul? Betul. Asal. Saya padang semula. Saya cerita daripada awal. Okey. Kita ada An-nawasih dia ada terbagi kepada dua, iaitu fi'il dan juga huruf. Fi'il ni siapa? Kana wa akhawatuha. Sini dia ada Inna. Wa akhwatuha. akhawatuha. Okey. Nawasih. Okey. Nawasih ni hukum dia hapus ataupun ganti. Dia terjadi dekat mana? Jumlah ismiyah. Betul? Betul. Jadi dekat jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah, maka dia mesti ada mubtada, dia mesti ada khabar. Betul? Betul. Mubtada dan khabar ini hukum asalnya ialah marfu'. Ini pun Marfu'. Ini hukum asal. Ini adalah hukum asal. Okay. Tapi bila kita masukkan kana ataupun inna, apa jadi pada mubtada? Dia akan bertukar menjadi isim. Kana. Ikutlah siapa sini. Isim ni. Ni mesti sama. Nampak tak? Isim apa? Isim kana. Kalau sini kana, sini pun jadi kana. Kalau sini inna, sini pun akan jadi inna. Okey, dapat? Dapat Ustazah. Faham? Sini, kalau khabar ni akan jadi khabar. Siapa dia kat sini? Nampak tak? Siapa dia kat sini bergantung kepada yang depan. Kalau sana mulanya dengan kana, maka sini pun akan jadi kana. Sini akan jadi inna. Okey, faham? Yang berikutnya tadi faham tak? Faham Ustazah, faham. Contoh tadi, okey. Contoh dekat sini tadi, kita kata ada perkataan at-talibu. Sini jadi mujtahidun.
Okey, marfu' dhammah. Marfu' dhammah. Nampak tak? Itu tanda marfu'. Okey, jelas? Jelas Ustazah. Okey. Ini at-talibu adalah mubtada. Mujtahidun jadi khabar. Tapi bila kita masukkan kana, apa jadi? Okey. Isim inna dia isim kana. Ni isim. Okay. Ni akan bertukar menjadi khabar. Okey, isim kana dia akan bertukar menjadi khabar kana akan bertukar menjadi Mansub. Mansub. Kalau inna pula terbalik. Ini dia akan jadi mansub, sini akan jadi Marfu'. Okey, faham? Faham. Jelas? Jelas. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham Ustazah. Faham formula Ustazah. Saya faham formula tu Ustazah. Saya faham tahu jumlah ismiyah dia ada mubtada, dia ada khabar. Mubtada dengan khabar ni hukumnya marfu'. Bila kita masukkan kana pada jumlah ismiyah, maka mubtada akan bertukar menjadi isim kana, khabar akan jadi khabar kana. Isim kana akan menjadi marfu', khabar kana akan bertukar menjadi mansub. Formula faham? Betul? Betul. Formula faham tak? Takat ni dulu yang saya cerita ni. Faham. Jelas tak? Jelas. Konsep dia macam ni je. Masuk, benda ni masuk dia pada jumlah ismiyah, mubtada akan tukar, khabar akan tukar. Hukum juga bertukar. Nama tukar, hukum tukar. Daripada mubtada, asal namanya mubtada, dia akan tukar jadi isim, apa dia? Daripada khabar saja, dia akan tukar jadi khabar, apa dia? Okey. Ini konsep asas. Faham? Faham. Okey. Masalah kamu ialah, apa masalah kamu? Tahu tak masalah kamu apa? Dari dulu. Tahu tak? Tak tahu? Tahu Ustazah? Baca faham? Buat soalan belum tentu tak tahu lagi. Awang, kenapa saya tak jawab soalan kamu sebab saya nak cerita masa kelas. Okey, Ustazah. Saya nak cerita masa kelas. Okey, masalah kamu ialah dalam jumlah ismiyah yang kita mengaji dulu, ingat tak yang kita mengaji dulu, perasan tak dalam jumlah ismiyah kita ada mubtada, kita ada khabar kan? Betul? Betul. Kita ada mubtada, kita ada khabar. Okey. Mubtada isim atau fi'il? Mubtada isim. Isim kalau tak jadilah jumlah ismiyah. Betul? Jumlah ismiyah tu mesti ayat yang dimulai dengan isim. Bila ayat mula dengan isim, barulah kita kata ada jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah, dia ada mubtada, dia ada khabar. Yang pertama itu selalunya adalah mubtada. Jadi yang pertama ini selalunya mubtada, maka yang pertama ini mestilah isim. Maka mubtada mesti isim. Faham? Okey, khabar pula. Ada berapa jenis khabar? Siapa ingat? 3 kot Ustazah. Ada 4 Ustazah. Ada 4, okey. Oh, 4 Cuba senaraikan. Mufrad. Okey, yang pertama khabar mufrad. Yang kedua? Khabar ismiyah. Khabar jumlah ismiyah. Lagi? Khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Lagi? Syibh jumlah. Okey, khabar syibh jumlah. Okey, yang tak tahu tu tak apa. Lagi saya cerita. Okey. Khabar mufrad tu yang mana? Khabar mufrad apa dia maksudnya? Satu je. Satu perkataan je. Khabar mufrad tu contoh macam ni. Mujtahidun. Berapa perkataan? Ini mubtada, ini khabar, betul? Khabar ni berapa perkataan? Satu. Itulah khabar mufrad. Faham? Faham Ustazah. Faham. Faham. Saya terlupa nak bagi, nak peringatkan kamu.
Mubtada ialah subjek. Khabar ialah predikat. Predikat ini ialah predikat ini, kalau nak senang faham, predikat ini adalah cerita kepada subjek ni. Cerita kepada subjek atau pelengkap kepada subjek. Kena faham, jumlah ini ialah ayat. Jumlah ialah ayat. Macam mana nak buat ayat? Bolehkah ada subjek saja? Kalau subjek saja, belajar itu habis, Tak titik. jelas. Ayat Tak boleh, itu tak tak boleh. lengkap. Tergantung. Ayat tu tak lengkap. Nak melengkapkan ni kita kena bagi cerita. Kenapa dengan pelajar tu? Pelajar tu rajin, abang. Jadi mujtahidun ini ialah cerita kepada si pelajar. Jadi sebab itu mujtahidun jadi khabar. Talib jadi subjek. Faham? Itu adalah ciri-ciri mubtada khabar. Mubtada ialah subjek, khabar ialah pelengkap ayat. Pelengkap ayat. Faham? Faham Ustaz. Khabar jumlah ismiyah tu macam mana? Khabar jumlah ismiyah. Bermula dengan kata nama. Mujtahidun dia satu perkataan. Talibun mujtahidun dia satu perkataan. Ismiyah? Bermula dengan kata nama. Yang ni tak boleh. Yang ni tak jadi dikategorikan sebagai ismiyah. Tak boleh sebab dia bukan jumlah. Dia bukan. Yes, betul. Dia bukan jumlah, dia ada perkataan saja. Katakanlah sini saya bagi at-talibu abuhu muallimun. Apa dia? Apa dia? Khabar Pelajar tu, okey, kenapa dengan pelajar tu? Nak cerita apa? Bapanya guru. Bapa dia seorang guru. Jadi bapa dia seorang guru ini ialah jumlah ismiyah. Pasal apa jumlah ismiyah? Macam mana boleh tahu dia jumlah ismiyah? Tengok perkataan yang pertama ni. Kalau perkataan yang pertama kan kita dah potong. Saya buat semula. Okey. Ini mubtada. Maka khabarnya adalah yang habis ayat tu. Faham tak? Khabar tak semestinya satu perkataan. Kalau sini adalah mubtada, maka khabar ialah yang selebihnya sampai habis ayat. Saya ulang semula. Mubtada yang ini, hampa potong mubtada sampai sini, maka khabarnya adalah selebihnya sampai titik. Sebab tadi ingat tak? Takrif khabar pelengkap ayat. Faham? Faham Ustaz? Faham je. Tak boleh ke ambil abuhu saja. Bapak dia saja. Ataupun saya tak nak ambil abuhu, saya nak ambil muallimun ini sebagai khabar. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Maknanya tak ambil abuhu, ambil muallimun saja sebagai khabar. Boleh? Dia kira Tak boleh tak? Boleh Ustazah. Lengkap. Boleh atau tak? Tak. Tak, sebab dia tidak jadi penerangan kepada. Kalau kamu kata macam ni katakanlah. Katakanlah macam ni Kena faham kena faham. Faham macam ni. Ini jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Pasal apa? Sebab mula dengan isim. Pasal apa hampa kata dia jumlah isim? Sebab mulanya perkataan yang pertamanya adalah isim. Betul? Betul. Dalam jumlah ismiyah wajib ada dua komponen utama iaitu mubtada dan khabar. Betul? Betul. Betul Ustaz. Betul. Ta'rif sini adalah subjek. Sini predikat ataupun pelengkap. Betul? Betul Ustaz. Betul. Dekat sini dia boleh jadi 1, 2, 3, 4 perkataan. Contohlah, dia boleh jadi banyak lagi. Khabar dia boleh jadi banyak lagi. Katakanlah sini ada 4 perkataan. Kan? Kamu pun potonglah mubtada dekat sini. Kamu potong mubtada dekat sini. Lepas tu kamu kata nombor 1 bukan khabar. Kita start dengan nombor 2 ni. Maka sini adalah khabar. Boleh ke tak boleh? Tak. Tak Ustazah. Tak boleh Ustazah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Boleh? Mana boleh? Mana boleh Ustazah? Boleh. Boleh Okey. Kalau kamu kata ambil sini, kamu ambil sini, kemudian kamu ambil sini kan? Kamu ambil sini, kamu tinggal nombor 1 kan? Kan?
Betul. Agak-agak kamu lah. Agak-agak. Ayat itu lengkap atau tidak? Dah. Tak. Kurang lengkap. Dia macam kamu susun puzzle lah. Kamu susun puzzle. Complete kamu susun semua ni. Namanya jumlah ismiah. Betul? Lepas tu kamu buang yang nombor 5. Complete atau tak jumlah ismiah? Tak. Tak. Macam tu lah umpamanya. Faham? Faham tak? Faham Ustazah. Faham, Ustazah. Faham. Faham kan? Kamu kena faham konsep ni tau. Kena faham konsep ni. Okey. Lepas tu saya kata sini. Kalau kamu potong mubtada' at-talibu, maka baki perkataan selebihnya adalah khabar lah. Faham? Faham. Faham Ustazah. Jadi yang sini kita kata dia khabar. Macam kita nak menentukan khabar yang mana satu? Khabar mufrad ke, jumlah ismiah ke, fi'liyah ke, syibih jumlah. Kita tengok perkataan yang pertama dalam kolom khabar. Jangan tengok perkataan sini habis dah cerita dia. Yang ni habis dah. Habis. Kita cerita khabar sekarang ni. Khabar. Ni duduk dekat sini. Clear dah. Habis. Sekarang kita nak masuk khabar ni. Khabar ni jenis mana satu? Kita tengok perkataan yang pertama dalam kolom khabar. Dapat? Dapat. Dapat. Ustazah. Faham. Apa dekat sini? Isim. Betul tak isim ni? Betul. Bapak dia. Betul Ayah Ustazah. dia. Betul. Maka khabar di sini ialah khabar jumlah ismiyah. Okey, faham? Faham. Ustazah. Okey. Kalaulah saya tukar pula. Okey, saya tukar. Saya tukar ni kamu record tak? Tak record? Saya record. Saya try. Okey, baik. Terima kasih. Katakanlah at-talibu yazhabu ilal madrasah. At-talibu yazhabu ilal madrasah. Mana mubtada'? Talibu. At-talib jadi mubtada'. Mana khabar tu? Yadhabu. Yadhabu ila madrasah. Yazhabu ilal Selebihnya. madrasah. Senang dia sebut selebihnya. Betul lah tu. Yazhabu ilal madrasah ini khabar. Betul? Betul. Betul. Mantap. Tapi kita nak tentukan khabar ni yang mana satu? Mufrad, ismiyah, fi'liyah, syibih jumlah. Nak tengok siapa? Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Ingat Azhar. Fi'liyah. Yadhabu. Perkataan pertama. Pertama khabar. Jangan kata dia fi'il. Tengok yang pertama. Perkataan pertama dalam khabar tu apa? Dia adalah fi'il. Maka khabar dekat sini khabar jumlah fi'liyah. Faham? Faham. Ulang balik kita ngaji dulu. Okey, sekarang kita dah ada sini isim, sini fi'il. Yang tak ada apa lagi? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Jumlah. Yang tak ada huruf. Yang tak ada ialah huruf, betul? Huruf. Betul. Okey, jadi yang syibih jumlah ialah at-talibu fil masjid. Contoh. Mana mubtada'? At-talibu. Mana khabar? Fil masjid. Fil masjid. Fil masjid. Jadi fil masjid ialah khabar. Khabar ni mula dengan apa? Khabar ni mula dengan huruf. Maka bila khabar tu mula dengan huruf, fi huruf kan? Maka jawapan dia khabar jumlah. Bukan. Khabar Syibih jumlah. Syibuhu jumlah. Syibuhu jumlah. Okey, faham? Faham Ustazah. Faham. Faham. Faham tak? Khabar dia ada 4 jenis. Khabar dia ada 4 jenis. Dan khabar ialah pelengkap ayat. Hampa potong mubtada' tu 2 perkataan, maka selebihnya perkataan selebihnya sampai titik itu adalah khabar. Saya cakap sebalik Okey. Hampa potong mubtada' tu
takat dua perkataan, contohnya 1, 2, maka perkataan seterusnya 3 sampai habis tu adalah khabar. Faham? Faham. Faham. Okay. Dengan syarat. Faham. Dengan syarat ayat itu adalah jumlah ismiyah. Faham? Dengan syarat ayat itu ialah jumlah ismiyah. Okay. Siapa yang pening tengok formula ni. Senang je. Okay. Ni saya baru dapat hari Rabu hari tu formula ni. Jumlah ismiyah. Betul? Betul? Betul. Betul. Dalam jumlah ismiyah dia mesti ada mubtada, dia mesti ada khabar. Khabar. Khabar ni nak potong sampai mana? Kalau mubtada potong sini, khabar daripada selepas baki tu sampai titik. Betul? Betul. Betul. Khabar ni dia ada berapa jenis? 4 jenis. Empat. Jumlah ismiyah. Dia ada jumlah fi'liyah. Syibih Dia jumlah. ada syibih jumlah. Jadi yang saya cakap tadi untuk kamu menentukan khabar ni khabar apa, bukan semua ayat bukan semua ayat. Macam mana kamu nak tahu? Pastikan ayat itu dimulai dengan isim, barulah kamu akan jumpa mubtada khabar. Kalau ayat tu mula dengan fi'il, kamu jangan pening-pening nak cari khabar. Tak ada khabar. Faham? Faham. Kalau ayat itu mulanya adalah fi'il, takkan ada mubtada, takkan ada khabar. Okey, dapat? Dapat. Dapat. Saya kata yang ada Dapat isim saja, barulah dia ada mubtada, barulah dia ada khabar. Bila dia ada mubtada khabar, okey, ini formula dia. Faham? Faham. Faham. Ustazah. Ya, silakan. Apa dia? Contoh ayat jumlah fi'liyah macam mana ya? Jumlah fi'liyah. Contoh Tadi ayat. saya kata at-talibu yazhabu ilal madrasah. Maksud ke kamu tanya ni jumlah fi'liyah? Ke khabar jumlah ismiyah? Silap. Khabar jumlah fi'liyah ataupun ayat jumlah fi'liyah? Ni jumlah Ayat jumlah fi'liyah. ayat jumlah fi'liyah. Senang je. Macam ni. Ayat jumlah fi'liyah. Betul? Ayat jumlah fi'liyah. Ya. Okey, saya terbalikkan. Betul. Yazhabu at-talibu ilal madrasah. Jadilah ayat itu jumlah fi'liyah. Nampak? Ayat ni mula dengan apa? Fi'il. Nama. Yazhabu. Bila jumlah fi'liyah saya kata dia tak ada mubtada khabar. Faham? Faham. Jumlah fi'liyah dia cuma ada fi'lu wa fa'il. Fi'il dan juga orang buat. Fi'il, orang buat. Faham? Jelas? Faham. Jelas? Kalau jumlah ismiyah sahaja yang ada mubtada, ada khabar. Jelas? Jelas. 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 Bila dia Jelas, jumlah ismiyah, maka dia akan guna formula Jelas, ini. sudah, jelas. Okey, dapat? Dapat. Dapat. Jadi Dapat. kena faham macam mana nak potong mubtada, macam mana nak potong khabar. Takat mana nak potong mubtada, takat mana nak potong khabar. Pasal apa? Salah kamu potong mubtada, salah potong khabar. Isim kana dengan khabar kana pun akan salah. Isim inna dengan khabar inna pun salah. Pasal nak menentukan isim inna, nak menentukan khabar inna, nak menentukan isim kana, nak menentukan khabar kana bergantung kepada siapa mubtada dan siapa khabar dalam ayat tersebut. Betul? Betul. Jadi salah yang ini confirm bawah semua salah. Lepas tu saya ajar ni. Dapat? Dapat. Dapat. Faham.
Faham Ustazah. Konsep tadi senang dah. Konsep formula kana, inna tu okey, tak ada masalah. Masalahnya kan saya kata tadi, siapa mubtada akan tukar jadi ni, isim kana. Siapa khabar akan jadi khabar kana. Tapi kalau kamu salah menentukan siapa mubtada, siapa khabar, akan masalah yang bawah. Okey, dapat? Dapat Ustazah. Dapat. Jelas. Jelas Okey, faham dah? Apa dia mubtada, apa dia khabar? Faham. Faham. Cumanya dekat sini boleh tak? Dekat sini boleh tak jadi dua perkataan? Boleh Ustazah, boleh. Boleh. Mubtada ni boleh tak jadi dua perkataan? Boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Boleh. Boleh. Contoh? Idofah Ustazah. Yes. Betul. Lagi? Najman Uts. Na'at man'ut. Ya. Contohnya saya bagi sini. Talibul madrasah yazhabu ilal masjid. Pelajar sekolah tu pergi sekolah. Pergi masjid. Talibul madrasah ni subjek. Betul? Betul. Ataupun saya bagi sini at-talibu apa dia? Zaki. At-talibu az-zakiyu, pelajar yang rajin, pelajar yang pandai itu apa dia? Yazhabu ila madrasah. Faham? Faham Ustazah. Jadi kena faham macam mana, takat mana nak potong mubtada dengan khabar ni. Dia ada satu saja cara dia. Tahu tak cara dia? Satu je cara. Macam mana kita nak tahu, oh ini mubtada, oh ini khabar. Khabar dia takat ni, mubtada dia takat ni. Tahu tak cara dia? Tahu makna Ustazah. Saya nak tahu mubtada takat sini, khabar takat sini. Saya nak tahu. Kena tahu makna. Ya, Makna. pandai. Betul tu? Kena tahu makna keseluruhan ayat. Kena tahu makna keseluruhan ayat, baru kita tahu ayat ini siapa watak utama dia dan mana cerita dia. Faham? Faham? Faham. Alhamdulillah faham Ustazah. Faham. Jelas? Jelas. Ada soalan dekat tu? Okey. Kalau tak ada, saya nak ajar satu lagi benda, iaitu berkaitan dengan hukum marfu' dan mansub. Hukum marfu' dan mansub. Okey. Ini adalah marfu'. Ini adalah mansub. Ini marfu'. Okay. Saya pecah kepada dua. Setiap marfu', setiap mansub saya pecah kepada dua. Okey. Sini isim, sini fi'il. Sini isim, sini fi'il. Ni. Okey. Ini kita nak kenal hukum pula. Kita nak kenal hukum. Okey, marfu' ni kita jumpa dekat siapa? Mubtada dan khabar. Betul? Betul. Siapa lagi yang hukumnya marfu'? Mubtada, khabar, lagi? Fa'il. Yang kita belajar. Isim kana, betul? Betul. Betul. Isim kana marfu' Khabar. kan? Satu lagi apa dia? Satu lagi. Khabar inna. Khabar inna. Jadi empat ni yang kita dah belajar. Empat ni yang dah belajar hukumnya marfu'. Empat yang kita dah belajar hukumnya marfu'. Okey. Macam ni kita nak kenal kalau isim itu marfu'. Okay, dia ada tanda dia. Okay. Yang pertama tanda dhammah. Tanda dhammah. Siapa dia yang boleh jadi dhammah? Kalau mufrad, lagi? Siapa tahu? Lagi? Dia jamak taksir, lagi? Muannas salim. Ya, dia muannas salim, iaitu 3 perempuan. Contoh apa? Contoh satu, at-talibu. Mujtahidun.
mujtahidun. Nampak tak ni? Talibu, mujtahidun. Nampak tak? Nampak. Nampak. Nampak Ustazah. Nampak Apa beza dua ni? Alif lam. Kalau dia Alif ada lam. alif lam, apa jadi pada baris? Betul lah tu. Baris Apa, beza, dia apa jadi pada baris? jadi Satu satu betul. Ustazah. Baris dia jadi satu. Kalau yang ada alif lam, barisnya akan jadi satu, satu, satu. Fathah, kasrah, dhammah. Okey, dapat? Dapat. Faham? Kalau dia tak ada alif lam, apa jadi? Baris double. Fathatain, kasratain, dhammatain. Okey, nampak? Nampak. Nampak. Jelas? Jelas. Jelas. Ustazah. Nampak ke tak nampak? Ini konsep asas dalam penulisan bahasa Arab. Yang ada alif lam, dia mesti akan jadi baris satu. Yang tak ada alif lam, dia mesti akan jadi baris double. Dapat? Dapat. Jelas? Jelas. Jelas. Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Kalau ini kalau satu. Kalau jamak taksir, at-tullabu. At-tullabu. Betul? Fuqara'un. Betul. Fuqara'un. Nampak tak? Jamak taksir. Kalau jamak mu'annas salim, 3 perempuan. At-talibatu. Mujtahidatu. Tun. Tu pula. Tun. Okay, faham? Faham. Faham Ustazah. Faham? Faham. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas Okey, ni saya bagi Jelas, tahu jelas. yang ada tanda ni. Yang saya letak satu tanda je lah. Selebihnya kamu faham lah konsep ni. Faham konsep ni? Faham? Ni saya letak satu je tanda. Selebihnya kamu faham. Okey. Maknanya yang boleh guna tanda ni hanya mufrad, jamak taksir, 3 perempuan. Okey, dapat? Lagi? Ya. Kalau lah dia ada alif nun. Ni kalau dua dia akan ada alif nun. Contohnya at-talibani, mujtahidani. Nampak? Nampak. Yang ada alif nun itu hukumnya marfu'. Yang ada alif nun itu hukumnya marfu'. Okey. Kalau 3 lelaki pula, dia akan ada waw. Sama tak? Nun. Contohlah. Mustahidun. Mujtahiduna. Ini nampak dia waw nun dan dia adalah isim, confirm hukumnya marfu'. Faham? Confirm hukumnya marfu'. Kamu tengok dia isim, dan dia ada waw nun, dia ada alif nun. Confirm dia marfu'. Jelas? Ada soalan? Jelas. Jelas. Okey. Okey. Fi'il pula. Kalau fi'il pun boleh jadi marfu' juga tau. Fi'il pun boleh jadi marfu'. Okay. Fi'il marfu' macam mana? Okey. Dia ada dhammah. Sebelum tu saya bagi. Ini berlaku fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari' sahaja. Okey, dia mesti ada dhammah. Siapa dia yang boleh jadi dhammah? Apa dia? Mufrad. Huwa. Lagi? Mufrad. Yazhabu. Bu. Azhabu. Bu. Azhabu. Bu. Nazhabu. Bu. Buat tak? Yang belakang-belakang tu. Okey, dapat? Dapat? Faham? Satu. Dapat Ustazah. Dan nahnu. Okey. Lagi?
Kalau fi'il yang lain, dia ada apa? Dia ada yang ada nun, yang ada alif. Ni. Dia ada nun. Dia ada nun. Siapa yang boleh ada nun ni? Waw nun, alif nun, ya nun. Siapa dia waw nun? Ni tengok fi'il mudhari' yang ada waw nun. Siapa? Yazhabuna. Lagi? Tadhhabuna. Tazhabuna. Yang ada alif nun. Yang ada alif nun. Siapa dia? Yazhabani. Yazhabani. Tadhhabani. Tadhhabani. Ada ya nun. Fi'il mudhari'. Tadhhabina. Yazhabina. Tadhhabina. Tadhhabina. Yazhabina ada ke tak ada? Tak ada Ustazah. Tak ada salah. Dia satu je. Satu saja. Tazhabina. Taf'alina. Anti. Okey, ini adalah fi'il. Kita nak menentukan fi'il itu marfu'. Kita tengok. Dia ada nun ke tak ada nun? Okey, dapat? Dapat Ustazah. Dapat. Itu kalau dia marfu'. Kalau dia marfu'. Tapi kalau dia mansub pula, apa jadi pada isim, apa jadi pada fi'il? Berubah ke tak berubah? Fi'il. Berubah Ustazah. Betul. Fi'il. Fi'il dia akan jadi baris atas. Fi'il dia akan jadi baris atas. Siapa dia yang baris atas? Satu dengan jamak taksir saja. Satu dan jamak taksir. Contohnya, at-taliba. At-taliba. At-tullaba. Sini apa jadi? Kat sini saya mujta. Kat sini. Fuqa. Ra'an. Nampak ni? Baris dua di atas. Baris dua di atas. Faham? Faham. Pasal apa? Faham Ustazah. Sebab tak ada alif lam. Tak ada alif lam kan? Ya. Ni, tak ada betul. alif lam kan? Sebab tu dia baris dua di atas. Hmm. Ni kenapa dia baris satu je? Sebab dia ada alif lam. Okey, dapat? Dapat. Dapat. Kalau sini dia ada alif nun dengan waw nun, apa jadi pula? Okey, alif nun Ya dia akan nun. bertukar menjadi ya nun. Sebelum ya baris atas. Waw nun dia akan tukar jadi ya nun. Sebelum ya baris Ya nun. bawah. Ini bilangan dua, ini bilangan tiga lelaki. Contohnya apa? At-talibani dia akan jadi Talibaini. Ubaini. At-talibani. Kalau talibani marfu' atau mansub? Marfu. Marfu. Talibani Mansub. mansub. Okey, faham? Kalau dia jadi Faham, tiga lelaki, Faham. tiga lelaki pula, muallimuna dia akan jadi Muallimi. Muallimi. mina. Muallimina. Apa yang orang Melayu selalu cakap yang menukarkan waw nun jadi ya nun? Apa dia? Orang Melayu selalu cakap. Dia tak sedar sebenarnya dia cakap Arab. Muslimin. Tahu tak? Muslimin. Yes. Sebelum muslimin tu Mantap. biasanya apa dia cakap? Kepada muslimin dan muslimat sekalian. Betul? Betul. Betul. Betul tak? Dia tukar muslimin sebab sebelumnya ada perkataan kepada. Ni dia berbola muslimin. Kenapa muslimin? Kepada bahasa Arab apa? Fi. Ila. Ila Fujar kan? Ah. Ya. Mantap. Ila harfu jar, maka dia tukar lah juga. Ya, betul. Ni jadi majrur. Wow. Hebat ada orang Melayu cakap Arab. Mantap. Lepas tu kita tak pernah belajar Arab lah, apalah. Dia cakap lama dah. Okey.
Seterusnya. Apa yang tak ada? Satu dah ada, jamak taksir dah ada, dua dah ada, tiga lelaki dah ada. Siapa yang tak ada? Perempuan. Ni 3 perempuan. Yes, 3 perempuan. 3 perempuan, alif, ta, apa jadi? Baris dua, baris di bawah. Al-muslimati. Contohnya, apa dia? Apa doa yang kita, doa untuk muslimin dan muslimat tu? Dah, saya lupa pula. Wal jami'al muslimina wal muslimati. Betul? Betul. 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 Kenapa kita baca macam tu? Sebab sebelumnya li jami'i al-muslimina wal muslimati. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka ni boleh Aku jadi jar. baris bawah? Aku jar. Li. Li. Muftar. Nampak? Nampak. Nampak? Itulah dia. Itulah puncanya. Okey. Tapi ini hukumnya majrur. Dalam doa banyak majrur. Okey. Ini dia bukan majrur, dia mansub. Tak apa, jangan pening-pening. Belajar marfu dengan mansub je. Ini kenapa saya ajak nanti saya beritahu sebab kenapa kamu kena tahu tanda ni. Okey, dapat? Maknanya kalau 3 perempuan, kalau berbaris bawah, kemungkinan dia mansub. Tapi kalau dia berbaris atas, confirm dia mansub dah. Okey, dapat? Itu kalau isim. Kalau fi'il pula? Okey, sama. Dia akan jadi baris atas. Satu dan nahnu. Contohnya, yazhabu. Dia akan jadi yazhaba. Kalau kamu dulu lah, kalau kamu belajar sekolah menengah dulu, kalau nak pergi toilet, macam mana nak cakap bahasa Arab? Lupa. Apa ingat? Uridu an azhaba ilal hamam. Atau ghurfatunnya. Du marfu. Ba mansub. Ba. Para du kan tadi ni? Du marfu. Ba mansub. Ni. Dapat? Dapat. Okey. Seterusnya, kalau sini dia ada nun, sini tak ada nun. Sini tak ada nun. Hilang nun. Maknanya apa? Waw nun dia akan jadi waw alif. Lepas tu alif nun dia akan jadi alif. Alif saja. Ya nun akan jadi ya. Contoh, yazhabuna dia akan jadi Yazhabu. Yazhabu. Nampak tak? Yazhabani dia akan jadi buang. Yes. Yazhaba. Okey, faham? That's Faham. faham. Kalau saya nak tanya soalan ataupun kamu ada soalan? Ada soalan? Tak ada, Ustazah. Tak ada? Kalau tak ada saya nak tanya. Macam mana kamu nak bezakan Ustazah? Ni waw alif. Ini alif. Fi'il madhi pun ada juga waw alif dengan alif. Macam nak buat? Fi'il amar pun ada waw alif dan alif. Macam mana nak buat? Kita nak Huruf beza. depan tu lah. Fi'il madhi pun ada tambah. Kan? Fi'il madhi pun ada tambah waw alif. Fi'il amar pun ada tambah waw alif. Yang ini pun waw alif. Macam nak beza?
Tengok depan. Huruf tambahan Ah. depan ni. Ustazah. Macam mana beza? Mudhari ada tambahan depan. Sebab itu saya ajar kamu, kalau kamu ingat muborek. Yang wajib dekat mana? Depan atau belakang? Depan. Depan. Mudorek huruf wajib mana, depan atau belakang? Depan. Wajib tengok depan. Tapi tanpa itu kita tengok belakang dulu. Saya kata, okay, dalam ayat ni cari fi'il. Kamu pun cari belakang dulu. Betul? Betul. Betul tak? Betul. Teknik kamu mesti akan cari belakang dulu. Dia akan cari waw nun, dia akan cari waw alif, dia akan cari ya, dia akan cari alif, dia cari nun, dia cari nun alif, dia cari tu, dia cari ta, tuma, tu. Tak salah kalau cari belakang dulu, tak salah. Cuma jangan lupakan yang depan. Contoh, kamu pun waw alif, kamu pun terus tulis madhi. Jangan. Semak dulu. Semak. Depan dia ada tak huruf mudhari'? Tak salah nak cari belakang dulu. Kita kecilkan skop. Kita cari belakang dulu sebab kita nak kecilkan skop. Kita nak filter dulu. Bila kamu dah filter, kamu dah kata, oh ini fi'il. Bila kamu kata ini fi'il, jangan terus judge dia adalah madhi atau amar. Tengok dulu siapa depan dia. Kalau depan dia ada huruf hamzah, nun, ya ataupun ta, kemungkinan besar dia adalah fi'il mudhari'. Faham? Faham. Jelas? Jelas. Jelas. Dapat? Dapat. Ada soalan? Dapat. Ada soalan? Tak ada Ustazah. Faham? Okey. Jadi kamu dah faham apakah dia hukum marfu', apakah dia hukum mansub. Okey, kenapa kamu kena tahu? Saya tak kata kena hafal, saya kata kenapa kena tahu hukum marfu' ni macam mana, hukum mansub ni macam mana? Sebab, okey, yang pertama tadi saya kata cara nak potong mubtada dan khabar yang pertama adalah kena tahu makna, betul? Betul. 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 In case, katakanlah kamu dah faham tapi kamu confused lagi nak potong dekat mana. Caranya kita tengok tanda pula. Kita tengok tanda. Sebab contoh, katakanlah kalau dalam ayat itu ada kana kat depan. Kita dah tahu dah. Isim kana hukumnya marfu'. Betul? Manakala khabar kana hukumnya mansub. Jadi kita nak menentukan dia ini mubtada ke khabar, tengok tanda dia. Faham? Faham. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Tapi tak boleh bergantung 100% kepada tanda. Alright? Tak boleh bergantung 100% pada tanda. Sebab apa kenapa tak boleh bergantung 100% pada tanda? Sebab khabar tadi dia ada banyak jenis. Dia ada khabar syibh jumlah, dia ada khabar isim, mungkin kita boleh faham. Faham. Faham? Dapat? Dapat. Ada soalan dekat tu dulu? Ada soalan dekat tu dulu? Tak ada Ustazah. Okey, padam Okey, jadi kita dah belajar dah apakah dia mubtada, apakah dia khabar, takat mana nak potong mubtada, takat mana nak potong khabar, apakah dia hukum marfu', apakah dia hukum mansub. Itu yang kita baru belajar. Dan kita dah belajar awal-awal tadi konsep nawasih. Iaitu kalau huruf jadi macam mana, kalau fi'il jadi macam mana. Okey, betul? Betul. Betul. Ada soalan dekat tu dulu? Tak ada Ustazah. Tak ada Tak ada.
cucuk pula ya. Rehat 2 minit. Mantap. ID? Soalan pertama, saya bagi berapa soalan dalam tu video? Banyak. Berapa soalan saya bagi? 8. 8. Okey. Dia jawab je banyak. Sebabnya dia pun tak tengok habis. Kita nak Ustazah. Kita tengok habis Ustazah. Saya tengok habis lah. Oh tengok. Alhamdulillah. Okey. Ada 8 soalan. Soalan pertama apa? Soalan pertama apa? Apa dia? Apakah dia fi'il nasib? Apakah dia fi'il nasib? Apa dia? Kana. Apa dia? Fi'il nasib. Kana wa aktuha. Wa akhawatuha. Kana wa akhwatuha. Jangan sebut kana je. Kana wa akhwatuha. Apakah dia betul soalan kedua? Apakah dia huruf nasih? Okey, huruf nasih. Apa dia? Inna wa aktuha. Soalan ketiga? Berapakah pembahagian af'al nasih? Apakah dia pembahagian af'alun nasih? Apa dia? 3. Pertama madi mudhari' amar. Okey. Af'alun nasih. Dia terbagi kepada madhi, mudhari', amar. Ini dia boleh jadi madhi ataupun mudhari'. Sini satu bentuk. Okey. Betul? Betul. Apa dia benda ni? Okay. Kita tahu af'alun nasikh ialah kana wa akhawatuha. Dan dia dalam bentuk fi'il. Bila fi'il confirm dia boleh jadi madhi, dia boleh jadi mudhari', dia boleh jadi amar. Betul? Kan? Betul, Ustazah. Betul. Okey. Jadinya af'alun nawasikh ni dia terbagi kepada 3 jenis. 3 jenis fi'il, 3 jenis. Yang pertama, fi'il tersebut, fi'il ni dia boleh tukar kepada madhi, mudhari' dan amar. Contoh apa dia dalam buku? Kana. Sara. Kana yakunu kun. Sara. Yasiru. Sir. Sara yasiru sir. Okey. Kalau yang nombor 2 pula, bentuk yang nombor 2, ni bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, dia boleh tukar madhi mudhari' sahaja, amar tak boleh. Madhi mudhari' sahaja, amar tak boleh. Madhi mudhari' sahaja ni siapa dia? Dia ada syarat. Sebelumnya mesti Nafi. Ini fi'il sebelumnya mesti nafi. Nafi ni dia boleh jadi ma ataupun la. Ma zala ataupun la yazalu. Ma zala ataupun la yazalu. Ma zala ataupun la yazalu. Faham? Dapat. Okey. Yang itu pula dia kata satu bentuk je boleh. Maknanya apa? Maknanya sama ada dia madhi sahaja ataupun sama ada dia madhi saja. Maknanya bila dia madhi saja, mudhari' dengan amar tak boleh. Faham?
Atau Faham. Faham. mudhari' sahaja. Atau dia boleh mudhari' sahaja. Bila dia boleh mudhari' sahaja, maka madhi dengan amal tak boleh. Okey, dapat? Dapat. Dapat. Faham ke? Contoh. Faham. Okey. Okey, baik. Cuba tengok. Nampak tak? Nampak. Nampak? Nampak. 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 Sekarang part ni baru best. Razah dapur 945 Razah baru best. Okey. Okey, part ni kita akan tengok go through satu-satu makna. Okey, cuba tengok situ saya kata kana. Apakah yang dimaksudkan dengan kana? Menjadi Kana. pada masa tertentu, betul? Pada masa Menjadi Betul. pada masa betul. tertentu kan? Okey. Cuba tengok ayat tu. Surah apa? An-Nisa. Nisa. 17. Surah An-Nisa ayat 17. Cuba cari. Line memang saya slow. Jumpa belum? Jumpa belum? An-Nisa ayat 17. Dah. Dah jumpa belum? Jumpa. Dah jumpa. Jumpa. Okey. Cuba baca terjemah dia. Cuba baca terjemah dia. Siapa boleh baca? Baca terjemah dia. Saya. Ya, silakan baca je. Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan. Kemudian mereka bertaubat. Maka dengan adanya dua sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Faham tak masuk ayat ni? Siapa boleh bagi ringkasan dia? Dia nak cerita apa? Apa yang dia nak cerita kat sini? Taubat. Teruskan. Syarat taubat. Syarat-syarat taubat. Okey. Apa dia? Bahasa Melayu. Yang saya suruh bagi ringkasan bahasa Melayu ni. Bukan suruh cerita bahasa Arab. Cerita Melayu tu je. Kan? Siapa nak? Siapa cuba? Apa yang kamu faham? Okay, saya baca yang terjemahan saya. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti. Kemudian mereka segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Titik. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, apa yang kamu faham?
Kiranya taubat tu Allah tengok apa pada siapa yang tak tahu dia buat kesilapan. Okey. Betul. Pandai. Jadinya dalam ayat ini dia nak cerita orang yang buat salah, orang yang telah melakukan kejahatan dan dia tak tahu bahawa yang dia buat tu salah, kemudian dia bertaubat. Betul? Betul. Kemudian dia taubat, maka taubat itulah yang diterima oleh Allah. Okey. Kalau kau fikir logik lah. Ni saya cerita fikir logik tau. Bukan fikir dari segi apa yang Allah tu cakap. Saya fikir logik. Kalaulah ayat itu berkaitan dengan taubat, sepatutnya kita guna nama Allah yang mana? Tawwabur Rahim. Rahimah apa? Ya, pandai. Tawwabur Rahim. Tawwabur Rahim. Ghafur. Yang maha pengampun, yang maha penerima taubat. Betul? Betul. Itu secara logik. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah akhiri dengan namanya iaitu Aliman Hakimah? Sebab Allah tahu kekurangan manusia. Allah tahu kekurangan manusia iaitu yang tak tahu. Yang jahil tu. Yang melakukan kesilapan. Betul. Okey lagi. Allah itu tahu kekurangan manusia. Lagi kenapa Hakimah pula? Kenapa Hakimah pula? Sebab Allah tahu dia akan memohon ampun sebab dia lakukan dosa. Dia mohon ampun, lepas tu dia lepas dia macam mana? Sebab Allah saja yang tahu, yang dia tu tak tahu. Lepas tu itu walaupun Aliman, Hakimah pula. Hakimah. Bijaksana. Hakimah pula macam mana? Macam mana? Tak dapat susah. Tak dapat. Siapa tahu? Tak tahu kan? Okey. Semua orang tahu nak menguraikan tentang Aliman. Tapi bila tanya Hakimah tak tahu. Okey. Hakimah ni hakim. Maknanya yang maha mengetahui yang mana yang salah, yang betul-betul salah. Betul? Hakim ini dia menentukan yang mana betul-betul dia salah. Betul? Betul. Okay. Jadi kalau engkau buat salah, jawapan dia ini. Kalau engkau buat baik, jawapan dia ini. Itu Hakimah. Betul? Betul. Jadi dekat sini, lagi maha bijaksana itu betul juga apa yang kamu huraikan itu, iaitu Allah itu maha mengetahui segala apa yang manusia tak tahu. Betul? Contoh. Katakanlah. Dia kata, dia sebenarnya dia tahu. Tapi dia kata dia tak tahu. Allah tahu tak? Tahu. Allah tahu. Jadi Allah kata taubat orang yang jahil sahaja yang diterima. Ini belum cerita. Ustazah, bukankah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang? Kenapa taubat orang yang tahu tapi still buat jahat Allah tak terima? Betul? Betul. Betul Ustazah. Kalau ikut ayat ni. Sebab itu dia kata kerana ini adalah menjadi pada masa yang tertentu. Kenapa Allah endingkan dengan Aliman Hakimah? Sebab Aliman Hakimah ini khusus bagi kes mereka yang buat jahat tapi asalnya mereka tak tahu yang itu sebenarnya jahat. Faham? Faham. Itu yang dimaksudkan dengan menjadi pada masa tertentu tu. Okey. Jelas Ustazah. Dapat tak? Jelas. Ataupun contoh saya bagi dalam video tu saya suruh kamu buat surah apa? Surah Al-Qari'ah kan? Ya Ustazah. Cuba tengok surah Al-Qari'ah. Surah An-Nisa ni tanda sekali kita nak patah balik surah An-Nisa ni.
Okey. Page yang sama juga surah An-Nisa. Okey, cuba tengok surah Al-Qari'ah. Cuba tengok surah Al-Qari'ah. Cari ke tak cari? Ada. Dah jumpa dah. Jumpa dah Zai. Okey. Mana nawasikh dalam ayat ni? Kan saya kata keluarkan an-nawasikh yang ada dalam ni kan? Apa dia? Yakunu. Apa dia yang ada? Yakunu takunu. Ayat berapa? Ayat ke berapa? Ayat ke Empat. Ayat Azab 4. Okey. Ayat keempat. Apa makna ayat keempat tu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Pada hari itu manusia ni seperti kupu-kupu yang berterbangan. Bila kita tengok dia menggunakan kana kan? Dia menggunakan kana kan, iaitu yakunu kan? Kita tahu yakunu ni jadi pada masa tertentu. Sekarang saya tanya, bilakah manusia ni akan menjadi seperti kupu-kupu yang berterbangan? Hari kiamat. Kiamat. Hari tertentu saja, masa tertentu. Itulah sebab itulah kita guna kana. Kita tak guna benda lain. Faham? Faham. Faham Ustazah. Dapat tak? Dapat. Itu namanya ikhlas. Itulah yang dikatakan i'jaznya Quran ni, mukjizatnya Quran ni. Dia tak sama macam bahasa lain. Kalau kita jadilah. Betul? Betul. Untuk pengetahuan kamu, Kana dengan adik-beradik dia tu, Kana dengan adik-beradik dia, Kana sampailah Sora, Madama, Mazalam, Asbaha, semua tu maksudnya menjadi. Semua tu maksudnya jadi. Tapi jadi yang macam mana? Keadaan jadi tu macam mana? Sekarang kita baru tahu Kana. Okay, kemudian kita tengok pula Soro. Soro ni jadi juga betul? Betul. Kan? Betul. Tapi jadi pada Soro. Jadi pada Soro ni, jadi yang macam mana? Jadi yang macam mana? Jadi yang Untuk perubahan. Umumnya apa? Jadi yang berdikit-dikit. Maknanya dia ada fasa. Perubahan dia nak jadi tu dia ada fasa. Contoh kita ambil dalam peribahasa Melayu, kita kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi juga betul? Betul. Kan? Sikit lama-lama jadi bukit. Jadi dekat sini adakah tak terus jadi? Tak. Tak. Dia ada fasa. 3 bulan baru dapat kumpul 100.5. 3 bulan lagi dapat kumpul 300. Contoh. Itulah maksudnya Soro. Jadi juga dia akan dapat hasil 1,000. Dia akan dapat hasil 1,000. 1,000 tu adalah jadinya. Tapi nak dapatkan 1,000 tu sikit. Itu maksud Soro. Faham? Faham. Jelas Okay. Jelas. Kalau asbaha amsa adha zalla bata ni jadi juga. Tapi kejadian itu terjadi pada masa tu je. Contoh asbaha ni jadi pada waktu bila? Jadi waktu pagi. Amsa jadi pada waktu bila? Waktu petang. Waktu siang. Okey, faham? Contoh yang paling mudah lah, paling mudah sini, apa kamu baca dalam surat tu? Apa dia? Asbahna wa Asbahal lillahi walhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Okey, kamu baca tu waktu bila? Pagi. Pagi kan? Pagi kan? Okey, boleh tak? Contoh. Kamu terlupa baca maksurat pagi tu. Kemudian tengah hari tu, lepas sembahyang Zuhur tu, kamu baru teringat. Aku tak baca lah maksurat subuh tadi. Lepas sembahyang Zuhur, kamu pun bacalah maksurat asbahna. Boleh ke tak boleh?
Boleh tapi tak sesuai. Tak boleh lah cerita dia. Tak boleh. Tak boleh. Sebab Tak boleh. benda itu terjadi pada waktu tu je. Macam mana kita nak buat? Tukarlah kepada amsa. Amsa. Amsa, kalau kau Ustazah, amsa tu waktu siang. Maknanya waktu petang. Amsa ni adalah waktu petang. Amsa ni waktu petang. Saya tanyalah, kalau kamu nak bezakan asbah dengan amsa ni, senang je bahasa Arab. Asbah ni ialah AM. AM. Amsa ni PM. Jam. 4 pagi kita guna asbah. Dapat? Dapat. Sebab itu kalau malam, kalau pagi kita kata sabahal khair. Kalau malam kita nak kata apa? Masa. Masalah. Masa al khair. Kita tak kata al khair, tak ada. Okay, faham? Faham. Okay, dapat lah Dapat. Ini jadi juga tapi tempoh yang tertentu. Beza dengan yang ini jadi juga kan dalam masa tertentu juga kan. Asbah ni kan. Asbah dengan adik-beradik dia kan. Apa beza dengan kana? Kana jadi juga masa tertentu juga. Apa beza dia? Kana tu Kerana tak tentu masa. Masa dia tak fix. Betul? Tak khusus sangat. Tapi kalau asbah ni, asbah, amsa, zalla, bata, benda tu masa tu fix. Ini untuk malam je. Kalau kana, dia tempoh masa yang kita sendiri create. Nampak? Oh, nampak. Contoh, kana ni kita yang create masa tu. Dapat? Contohnya, hari kiamat. Allah yang create benda tu. Hari tu, tempoh masa tu Allah yang create. Dapat? Kalau asbah dengan amsa ni, dia tak boleh create. Dia dah ada dah. Fix. Masa dia tu fix, tetap. Dia dah spesifik. Okey, dapat? Dapat. Dapat tak? Dapat. Okey. Ustazah. Okey, kalau mazala, mabariha, mafuti'a, ma'amfakka ni pula, maksud dia ialah masih ataupun selalu. Okey, ini boleh tengok surah Hud. Surah Hud ayat 118. Okey, buka surah Hud. Buka. Kamu kena tengok baru kamu nampak nanti. Nampak tu baru kamu faham. 118. Dah. Ayat berapa Ustazah? Ayat berapa? 118. Dah. Dah Okey. Baca makna dia. Dan jika Tuhanmu Baca makna dia. dan jika Tuhanmu menghendaki untuk dijadikannya umat manusia yang menurut agama yang satu, tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Okey, apa yang kamu faham? Apa yang kamu faham? Dia terus menerus. Ya, cerita daripada satu ayat tu. Apa yang kamu faham? Tentang agama yang satu. Kalau kena bagi tahu pun orang tetap akan sentiasa berselisih lah. Macam Tak.
Cerita. Pendapat. Maksudnya Ustazah, kalau Allah ni mahu menghendaki benda tu, sebenarnya boleh je pun. Tetapi Lepas tu, macam mana? apa yang menghalangnya? Manusia Ustazah. Manusia tu. Okey, hampir tepat. Okey. Siapa yang buat kita? Allah tu. Allah. Siapa yang menjadikan agama? Allah juga, betul? Betul. Siapa yang mengutuskan Rasul untuk sampaikan agama dia? Allah. Allah juga kan? Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW, sampaikan cuma satu saja. Anta'budallah. Betul? Betul. Agama satu je. Tak kisahlah nama agama tu lain, tapi satu je. Betul? Betul. Secara logiknya. Saya cerita secara logik. Kita nak hentam orang bukan Islam, bukan nak hentam. Kita kalau nak berdebat dengan orang bukan Islam, kita jangan bagi dalil naqli, dalil Quran dulu. Kita kena bagi dalil akli dulu, dalil logik dulu. Secara logik. Contoh, katakanlah, hampa ni pergi berdakwah dekat orang bukan Islam, orang Kristian lah kita kata. Hampa pun kata, yang cipta kita ni, ciptakan aku, ciptakan hang adalah Allah. Betul? Lepas tu dia juga yang menjadikan agama Islam tu. Kenapa dia yang menciptakan kita? Jadi kita kena mengabdikan diri kepada dia. Betul? Hampa pun berdakwahlah dekat dia macam tu. Lepas tu dekat aku, katalah aku ni Kristian. Aku pun kata, kalaulah dia tu buat aku, kan? Kalaulah dia tu buat aku, habis tu kenapa dia hidupkan aku ni dalam keluarga Kristian? Kenapa dia wujudkan agama lain? Kalau dah tahu dia yang buat je lah satu agama je. Tak gaduh perang-perang. Gaduh nak bertekak. Bagi jawapan. Memang Allah buat satu agama je. Yang lain tu manusia. Manusia punya orang suka berdebat. Manusia buat tambah-tambah. Orang takut tambah gini tu gitu. Okey, kalaulah kamu kata manusia yang menambah-nambah kan? Betul? Cuba kita baca ayat ni. Dan jika Tuhanmu menghendaki, kalau Allah tu nak, betul? Kalau Allah tu nak, tentu Allah jadikan umat manusia tu menurut agama yang satu je. Tentu Allah jadikan kita ni satu umat ni dalam satu agama je. Betul? Betul. Kalau Allah tu nak, dia akan jadikan semua orang ni satu agama je. Betul? Betul. Betul. Okey, sekarang jawab soalan saya tadi. Kalau Allah tu nak, so kenapa Allah tu tak buat macam tu? Sebab satu ujian untuk Malaysia ni. Ujian. Banyak pendapat. Ujian? Kalau dia pun tanya kamu, kalau dia jadikan aku, kenapa dia buat neraka? Kalau dia kuasa, kenapa dia buat neraka? Kenapa dia buat setan? Kenapa dia wujudkan kejahatan? Kalau dia tahu kejahatan itu akan melawan dia. Jawab. Untuk menguji keimanan manusia. Untuk menguji keimanan manusia. Lagi? Lagi? Ni kamu nanti semua jadi ustaz-ustazah ni, semua hantar mampu ambil diploma pengajar Islam. Macam mana jawab? Macam exam lah Ustazah. Okey, teruskan. Macam exam kan. Macam mana? Guru ni kan.
Teruskan. Cuba. Lupa pula uraian dia. Cik Azam, okey guru, okey. Dah lupa dah? Lupa lah. Cik Azam, ada pilihan jawapan. Gitu. Dalam setiap Ya, betul. ada satu saja jawapan betul. Lepas tu, kamu pun buatlah pilihan berdasarkan kepercayaan kamu. Macam tu? Betul. Berdasarkan apa yang dah belajar. Berdasarkan kepercayaan, berdasarkan kepercayaan, berdasarkan kefahaman, berdasarkan apa yang kamu nak. Betul? Betul? Lepas tu kamu pun pilihlah yang tu. Betul? Betul. Betul Ustazah. Betul lah tu. Itu adalah salah satu jawapan lah, cara nak menjawab. Sebab itu kita ada rukun Islam, rukun iman. Kita ada rukun Islam dan rukun iman. Dua-dua ni perlu ada di dalam setiap umat Islam. Pasalnya rukun Islam boleh nampak tak? Tak. Tak nampak? Tak nampak? Saya Islam kata nampak lah. Nampak. kalau tak nampak, dahsyat lah masjid kosong. Kalau tak nampak masjid kosong, puasa, semua yakin aku puasa. Mekah tak ada, ni pergi haji. Betul. Rukun Islam tu nampak. Nampak. Faham. Rukun Islam tu nampak. Orang baca syahadah tu kita nampak sebab dia kena ucap. Dia tak boleh baca dalam hati, dia kena ucap. Betul? Betul. Yang tak nampak apa? Iman. Rukun iman. Rukun iman. Hang kata hang percaya ke Allah. Yakin hang percaya dekat Allah. Kalau ada hantu, hang takut kat siapa? Allah. Cik Bashir. Okey. Cik Bashir. Kita percaya dekat Quran, betul? Percaya kepada kitab kan? Betul. ID lebih. Daripada kitab. Maknanya yang ada dalam Quran itu semuanya betul. Betul. Dalam Quran surah Al-Baqarah baru-baru ni minggu lepas kita sembang razaqnahum yunfiqun. Betul? Yang rezeki dia maka dia suruh kita infak. Tapi kita bila buat rezeki aku ni aku nak belanja. Masya-Allah. Pasal apa? Kita tak yakin yang rezeki tu Allah bagi. Betul. Tu saya kata mulut boleh cakap. Tapi nak melakukannya hanya diri sendiri dia yang tahu. Betul? Sebab itu rukun iman kita tak nampak. Dan yang terakhir berkait dengan ayat ini, yang terakhir dalam rukun iman tu kita percaya kepada qada dan qadar. Betul? Qada dan qadar lah yang menentukan yang ni. Ayat ini menentukan qada dan qadar. Pasal apa? Allah dah kata kalau Allah tu nak, dia boleh buat semua orang ni anut satu agama je. Menganuti, mempercayai satu agama sahaja, tapi Allah tak buat. Pasal apa? Sebab dia faham tabiat manusia itu suka sangat bertengkar. Suka berselisih pendapat. Tak betul, aku betul. Betul tak? Betul. Itu perangai manusia. Itu memang perangai manusia. Jadi walaupun sebab itulah dia menggunakan perkataan zala dekat sini. Maksudnya sampai kiamat pun kita bertekak juga. Percaya tak? Percaya. Bila kita bertekak? Sampai kiamat. Fi yaumul hisab. Pada hari dihitung amalan. Pasal apa? Masa dihitung amalan, kan dipamerkan semua amalan kita, betul? Mulut tertutup. Betul? Kemudian datanglah orang-orang yang kita zalimi. Contoh, ni saya bagi contoh datanglah orang-orang yang kita zalimi. Orang tu kata, dia kucing, kita kata kucing. Dia dulu sepak aku.
Kamu pun kata, aku sepak pasal hancuri laut. Depan Allah tu nak tekak lagi. Kan benda ni ada dalam Quran kan? Ada diceritakan, betul? Betul. Tu dah tabiat manusia. Itulah tabiat manusia. Okay. Jadi, mazalah ni dia cerita tentang benda tu dia akan berterusan berlaku. Berterusan berlaku. Bagi Laisa dengan Madama ni ialah contoh Madama ni ialah benda itu terjadi dalam jangka masa yang lama. Dalam jangka masa yang lama. Okey. Contoh okey. Habis dah untuk kana wa akhwatuha. Tengok bahagian inna pula. Tengok bahagian inna. Okay, inna dia menceritakan tentang penegasan. Contoh saya tanya kamu. Tengok dah video semalam? Tengok dah video yang saya bagi? Kamu pun kata tengok. Antara jawapan tengok dengan wallahi susah kami tengok. Hampa percaya mana? Wallahi. Itulah konsep penggunaan inna dengan anna ni. Dia nak menegaskan sesuatu statement tu. Dia nak kukuhkan lagi statement tersebut. Itu gunanya konsep inna. Dapat? Okey. Ka'anna ni dia nak cerita tentang perumpamaan. Macam contoh tadi apa? Ka'annahum jaradum muntashirun. Surah Al-Qamar. Dia nak cerita orang ini seperti apa-apa-apa. Okay. Cuma saya nak menarik perhatian kamu perkataan laita dengan la'alla. Laita dengan la'alla. Laita dengan la'alla ni adalah dua-dua ini cerita tentang harapan. Harapan tu dah jadi ke belum? Belum. Konsep harapan dia belum jadi. Kita nak jadi macam tu. Kita nak begitu. Okey. Cumanya apa beza penggunaan laita dengan la'alla? Laita ini adalah harapan yang tak mungkin dapat. Contoh, apa kata? Menunggu bulan jatuh ke riba. Memang tak dapat lah. Ceritanya harapan tu mustahil. Contoh dalam surah Amma yatasaalun tu An-Naba. Dalam surah An-Naba ayat last sekali dia kata ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ni cerita dia masa hari kiamat nanti. Orang-orang kafir ni dia kata apa? Alangkah baiknya kalau kami ni jadi tanah semula. Apa maksud jadi tanah semula? Turab tu tanah. Hidup balik. Bukan tak payah hidup. Dia nak hidup balik lah. Sebab kita asal daripada tanah. Itu maksud dia. Ni ceritanya, mereka ni dah nak kena hukum dah. Hang ni dah nak kena ke tali gantung dah. Lepas tu, alangkah baiknya kalau aku ni tak buat lagu tu. Maksudnya macam tu. Maksudnya harapan tu mustahil nak dicapai. Faham? Faham. Tapi kalau la'alla ni adalah harapan yang boleh dicapai. Harapan yang boleh dicapai. Contoh, biasa kamu jumpalah ayat la'alla ni dekat mana? Dekat ujung-ujung ayat, betul? La'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum ta'lamun, la'allakum turhamun. Itu kita biasa jumpa, betul? Maksudnya apa? Dekat ayat atas tu dia cerita pasal benda-benda baik. Kemudian semoga kamu ni menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Betul? Betul. Jadi kalaulah ni ustaz saya dulu dia beritahu. Dia kata macam ni. Kalau kita baca ataupun dengar ayat yang berkaitan dengan benda-benda baik. Benda-benda baik. Contohnya pasal
apa syurga, pasal inilah la'allakum. La'allakum apa dia? La'allakum apa dia? Confirm lah la'allakum tu adalah harapan yang baik. Takkanlah kita harap nak jadi tak baik. Secara logiknya. Betul? Betul. Jadi bila kamu jumpa dalam Quran la'allakum turhamun, la'allakum tattaqun, la'allakum ta'lamun. Jadi terus niatkan dalam hati supaya ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku di kalangan orang ini. Sebab apa? Kita baca Quran itu dah ada satu berkat dekat situ. Mustajab doa. Okey. Dapat? Dapat Ustazah. Okey, jadi lakinna itu adalah apa? Lakinna tu adalah tetapi. Okey. Dapat? Dapat. Dapat Ustazah. Okey, berbalik kepada soalan surah An-Nisa tadi, surah An-Nisa, cuba tengok ayat 23. Cuba tengok ayat 23. Ayat 23 dia tulis tu innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. Dapat? Dapat. Nampak? Nampak Ustazah. Nampak. Nampak? Apa dia nak cerita kat situ? Innallah sesungguhnya Allah itu Maha pengampun lagi Maha penyayang. Betul? Betul. Okey. Ayat dekat atas dia cerita tentang apa? Bukan Ustazah, Haram pengampun berkawan penyayang. dengan orang-orang tersebut. Betul? Cerita pasal ni apa? Orang-orang yang kita tak boleh kahwin. Orang-orang yang lelaki tidak boleh kahwin. Betul? Betul. Betul. Lepas tu sebab kemudian dekat dalam ayat tu juga dia kata mana dia ayat dia? Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Kan? Nampak tak? Illa ma qad salaf. Illa ma qad salaf. Maksudnya kecuali yang dah jadi masa dulu. Sebab zaman dulu ada, tak silap saya lah. Kalau tak silap saya ni, saya tak pasti juga. Anak angkat Nabi ke, saudara angkat Nabi ke, siapa nama dia? Zaid. Saya tak ingat namanya. Dia kahwin dengan saudara dia. Sebenarnya itu tak boleh kahwin. Dan turunlah ayat ni. Kalau tak silap saya, turun ayat ni. Okay, jadi Allah pun akhiri innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui siapa yang wajar kamu kahwini. Nasabnya. Hakima. Allah juga maha mengetahui. Maha bijaksana. Hikmah kepada syariat tersebut. Hikmah kepada syariat tersebut. Okey. Isunya sekarang ni, kita ada berapa nawasih dalam ayat ni? 2. Ada 2 betul? Apa dia? Inna kana. Inna dan kana. Nampak tak? Kita ada inna, kita ada kana. Inna huruf, kana fi'il. Betul? Betul. Betul. Mana mubtada, mana khabar? Mana isim inna, mana khabar inna? Allah isim inna. Okey. Okey, kita bawa keluar dulu. Inna, okey. Allah isim inna. Khabar? Kana aliman hakima. Okey. Kana aliman hakima ini khabar. Saya tak tulis Kana sampailah hakima. Ini khabar. Khabar inna. Okey, sekarang kana pula. Kana. Mana isim kana? Isim kana tak ada Ustazah.
Khabar kana? Aliman hakimah. Aliman hakimah adalah khabar kana. Okey, sekarang saya tanya. Mubtada dia tak ada Isim tak ada. Isim dia tak ada Isim. Isim kana tak ada Tak ada. Boleh ke macam tu? Okay, ayat ni kita tengok ayat yang atas. Sebab saya kata apa, nak potong mubtada khabar kena faham ayat. Okay, ayat dekat atas kita tahu fungsi inna. Kita tahu fungsi inna, betul? Betul? Inna nak tegaskan. Dia nak kata sesungguhnya, betul, wallahi Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Betul? Okay, ni settle dah. Betul. Okay, ini dah settle, ini dah settle. Sekarang ni kita nak tahu yang ni pula. Tiba-tiba aliman hakimah. Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Siapa yang tak ada? Isim. Siapa dia? Isim kana. Allah. Dalam konteks ayat ni siapa dia yang sepatutnya ada? Allah. Allah kan? Okey. Jadi dekat sini isim kana ni sepatutnya Allah lah kan? Sepatutnya kan? Barulah ayat ni kanallahu aliman hakimah. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Barulah betul ayat tu. Barulah ayat tu tak jadi tergantung kan? Katakanlah kalaulah Allah tu duduk dekat sepatutnya kana, maka ayat itu akan jadi innallaha kana Allahu aliman hakimah. Betul? Betul. Ayat tu akan jadi macam ni kan? Ya. Betul. Betul tak? Innallaha kana Allahu aliman hakimah. Barulah dia ada isim kana itu. Secara logiknya, dari segi kaedah yang kita belajar, macam tu lah. Kan? Okey. Bila buat macam ni, nampak tak ayat tu macam ayat manusia? Nampak tak ayat tu pelik? Nampak tak ayat tu macam tak sedap? Ya. Betul. Jadi kita kena faham ini adalah kalamullah, maka kita hazafkan isim kana yang mana sebab kita dah sebut di awal. Dapat? Kita dah sebut di awal ini, maka dekat sini adalah orang yang, bukan orang lah, subjek yang sama. Adalah subjek yang sama. Okay, jelas? Jadi, siapa, kita dah tahu dah, siapa dia isim inna, siapa dia khabar inna. Siapa dia isim kana, siapa dia khabar kana. Okay, dapat? Khabar kana ialah Allahu, yang mana Allahu ini telah dibuang, dihazaf. Okay, faham? Sebab itu aliman hakimah kita baris dengan baris fathah. Pasal apa? Khabar kana kan mansub. Betul? Okay, dapat? Kenapa jadi ha? Isim inna kan mansub. Nampak? Faham. Ada soalan? Sebab tu saya kata hukum asal nak menentukan, cara yang terbaik nak menentukan mubtada khabar adalah melalui makna. Bukan melalui tanda. Kalau kamu kata melalui tanda, kamu akan nampak ni baris atas. Siapa dia ni? Siapa? Okey. Dapat? Yang paling baik ialah dari segi makna. Okey, faham? Faham sudah. Jelas? Jelas. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Harapnya tak adalah berat sangat, walaupun saya tahu berat lah tajuk ni. Berat, Ustazah. Berat lah. Tak juga.
banyak sangat input yang kena tahu. Macam tu. Sebab itulah saya tak balas orang. Dia perlu hurai. Oh, okey. Saya taruh soalan kamu tu. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Benda ni tak ada lagi. Tak ada lagi Ustazah. Nak hadam pun Tak ada lagi Ustazah. tak tahu sempat hadam ke tak. Benar. Boleh ke? Dia, okey, soalan dia mungkin saya kata. Soalan dia mungkin, dia tak adalah. Saya cuba cari ayat-ayat yang agak mudah. Saya cuba cari ayat-ayat yang agak mudah. Yang tak berapa complicated sangat untuk kamu faham. Soalannya mungkin, dia tanya, keluarkan nawasih yang ada dalam ayat tersebut dan nyatakan jenisnya. Contohnya kalau kamu keluar tadi, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kamu pun keluarlah an yakunu. Yakunu an-nasir. Bahagian anwa' dia, kamu pun beritahulah mungkin sini fi'lun nasir. Contoh. Ataupun mungkin saya akan tanya, keluarkan isim kana dan khabar kana dalam ayat tersebut. Keluar. Okey, faham? Faham. Dapat? Dapat. Tapi kita bukan dapat. Bukan ada final pun. Jangan risau. Tak ada final pun. Okey. Semua tugasan Tugasan saya bagi tu dah siap belum? Dah siap belum? Dah takat mana dah? Progress. Hampir. Hampir Okey. Hampir. Baik. Ada soalan lagi? Tak ada. Dah Okey. Awang tolong screenshot attendant. Okey Ustazah. Okey. Dah Awang Okey dah Ustazah. Dah Okey. Nanti share dekat saya Okey Ustazah. Okey, alhamdulillah itu saja untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.